A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udal aw azilla aw uzal aw adlima aw uzlam aw ajra jahla alai wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun wa syurutul jama'ati sittatun. Al-awwalu alla yataqaddama ala imamihi wa tukrahu musawatuhu wa yundabu takhalluful ma'mumi an imamihi yasira. Al-thani an yajma'ahuma masjidun aw 300 dhira'in fi ghairihi. Al-thalisu an ya'lama intiqalatil imami bi an yarahu aw yara ba'dal ma'mumina aw yasma'ahu aw yasma'al muballigh. Al-rabi'u an yanwiya al-iktida'a bihi awil jama'ah. Al-khamisu an tuwafiqa salatuhu salata imamihi fala tasihhu salatul kusufi khalfas salatil maktubah wa kadha khalfal janazati walal janazatu khalfas subhi. As-sadisu an yutabi'ahu falau taqaddama ala imamihi bi ruknaini fi'liyaini aw ta'akhkhara anhu bi ruknaini fi'liyaini bi ghairi 'udhrin batalat salatuhu aw takhallafa bi 'udhrin ka bud'il qira'ati udhira ila thalathati arkanin tawilah. Di faslun, kata syarah hafizahullah, faslun fi syurutil jamaah, fasal pada menyatakan syarat-syarat solat berjemaah. Jadi dalam ni dalam fasal ni musannif rahimahullah sebutkan 6 syarat-syarat berjemaah lah, kan. Sebelum kita masuk kepada syarat-syarat yang disebutkan oleh pengarang, kita tengok dulu apa yang dihuraikan oleh syarah. Jadi kata syarah hafizahullah, diterangkan dulu apa makna jamaah. Qala al-jama'atu lughatan at-ta'ifatu. Jadi jamaah pada lughah dengan makna at-ta'ifah, kumpulan. Itu maksud jamaah pada lughah. Adapun pada syarak, wa syar'an irtibatu salatil ma'mumi bi salatil imam. Mengikat ataupun menghubungkan solat makmum dengan solat imam. Menghubungkan solat makmum dengan solat imam. Jadi asalnya kita kata seorang-seorang, kan. Jadi contohnya ana sembahyang seorang, lepas tu ada orang lain sembahyang seorang-seorang dia. Lalu ana pun ikat solat ana ataupun ana hubungkan solat ana dengan solat imam tersebut. Jadi nak hubungkan tu dengan apa? Hubungkan tu dengan niat lah. Sebab itulah makmum wajib dia niat berjemaah. Kalau dia nak ikut imam ataupun dia nak jadikan seseorang yang lain sebagai imam dia, maka dia kena ada niat untuk ikut. Adapun imam dia tak syarat, kan. Sebab imam ni dia tak ada ikut siapa-siapa orang yang ikut dia. Cuma kalau imam tu nak pahala berjemaah, dia kena niat juga. Tapi tak wajib. Kalau dia tak niat, solat dia sah. Cuma dia tidak dapat pahala berjemaah lah. Likulli mri'in ma nawa. Bagi setiap seseorang tu apa yang dia niatkan. Jadi makmum tadi solat berjemaah, dia dapat pahala berjemaah. Imam tak niat berjemaah, dia tak dapatlah pahala berjemaah. Jadi itu makna jamaah pada syarak, iaitu ikat ataupun hubungkan solat makmum dengan solat imam. Sama ada asalnya seorang-seorang ataupun awal-awal sekali memang dah pakat nak berjemaah dah, kan. Daripada awal lagi kita dah solat, kita dah hubungkan, kita sebagai makmum kita dah hubungkan solat kita dengan solat imam tersebut.
Kemudian berjemaah ni ada 5 hukum. Kata syarah, walil jama'ati khamsatu ahkamin. Bagi jamaah itu 5 hukum. Jadi terkadang berjemaah ni hukum dia fardu ain, terkadang berjemaah hukum dia fardu kifayah, terkadang berjemaah ni hukum dia sunat, terkadang hukum dia harus, dan terkadang hukum dia makruh. Kan? Dan terkadang haram. Tu kita akan tengok dalam huraian asy-syarih. Jadi kata syarih hafizahullah, takunu, dhamir dalam takun rujuk kepada al-jamaah lah. Takunu al-jama'atu fardhu ainin kama fil jumu'ah. Ini dia kata ada 5 hukum. Jadi dia kata hukum berjemaah itu fardu ain seperti mana pada solat Jumaat. Jadi kan solat Jumaat syarat dia mesti berjemaah. Cuma mesti berjemaah tu nanti dalam bab solat Jumaat nanti kita akan tafsilkan lagi lah, kita akan perincikan lagi. Syarat berjemaah tu, adakah syarat berjemaah pada rakaat kedua-dua rakaat ataupun rakaat pertama saja? Jawabnya disyaratkan berjemaah tu pada rakaat pertama sahaja. Lepas tu dalam ta'liq ataupun nota kaki tu pun dia sebut ai fi rakaatil ula minha, iaitu wajib berjemaah pada rakaat yang pertama daripada solat Jumaat. Jadi bila kita solat Jumaat ni, hak wajib solat rakaat pertama tu je. Jadi kalau kita dah naik dah rakaat yang kedua, kita nak mufarakah dengan kita mufarakah dengan imam, tak batal solat kita. Kita masih lagi dikira buat Jumaat dan kita cuma tambah satu rakaat lagi sahaja. Kecuali kalau memang kan ya. Sah dia punya Jumaat. Macam kita datang lewat Jumaat, kita sempat bersama dengan imam satu rakaat. Jadi kita tambah lagi satu rakaat je, kita tak tambah 3 rakaat lagi. Boleh dah ke dapat Jumaat ke? Dapat dah Jumaat. Bukan syarat berjemaah. Syarat berjemaah, tapi jemaah pada rakaat pertama je, kita dah dapat dah rakaat pertama. Kan, bersama dengan imam. Jadi kita tambah lagi satu rakaat sajalah. Kan? Jadi fardu ain pada solat Jumaat. Kalau kita tafsirkan lagi, yakni pada rakaat yang pertama daripada solat Jumaat. Dan wajib fardu ain tu atas siapa? Ala man tawaffarat fihi syurutul wujub. Atas orang yang sempurna adanya syarat-syarat wajib Jumaat. Itu kita tengok nanti dalam bab solat Jumaat. Kemudian takunu fardhu kifayatin. Adalah berjemaah itu hukum dia fardu kifayah. Kama fi ada'il maktubati. Seperti pada menunaikan solat fardu. Jadi solat fardu 5 waktu, hukum berjemaah dia fardu kifayah. Itu pendapat yang muktamad, yang ditarjihkan oleh imam, pun yang dipilih oleh Imam Nawawi, pun ditarjihkan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Adapun pandangan Imam Rafi'i sunnah muakkadah kan. Pandangan Imam Rafi'i sunnah muakkadah. Adapun yang muktamadnya, yang asahnya adalah fardu kifayah. Jadi kalau kita baca dalam kitab Matan Abi Syuja', itu bukan pendapat muktamad kan. Dalam matan dia disebut wa salatul jama'ati sunnatun muakkadatun. Dan solat berjemaah itu hukumnya sunnah muakkadah. Yang tu di sisi musannif lah kita kata, di sisi musannif dan juga di sisi Imam Rafi'i, hukum dia sunnah muakkadah. Asah dalam mazhab, pendapat yang kuat dan muktamad adalah fardu kifayah.
Jadi takunu fardhu kifayatin kama fi ada'il maktubah. Jadi fardu kifayah tu atas siapa kan? Kefarduan tersebut. Yakni ala rijalil mukallafin al-ahrari al-muqimina ghairil ma'dhurin. Yani atas laki-laki yang mukallaf. Atas laki-laki yang mukallaf, yang merdeka, yang muqim, maksudnya dia tidak musafir. So muqim ni dia tidak musafir. Ghairil ma'dhurin, dan juga tidak mempunyai sebarang keuzuran. Ada kalaulah orang laki-laki tu yang mukallaf, merdeka, muqim tu ada keuzuran, maka tak wajiblah ke atas dia. Yang tu kita akan tengok nanti uzur-uzur berjemaah nanti. Dia akan sebutkan di depan. Jadi fardu kifayah bila ada sebahagian orang yang telah mendirikan jemaah, maka gugurlah. Kita kata dosa-dosa atas yang lain. Lepas tu apa dalil kata berjemaah tu fardu kifayah? Berjemaah pada solat fardu 5 waktu tu fardu kifayah. Kata syarih, wa dalilu kauniha fardhu kifayatin qaulun nabiy sallallahu alaihi wasallam, ma min thalathatin fi qaryatin wala badwin la tuqamu fihimul salatu illa istahwadha alaihimus syaitanu fa alayka bil jamaah fa innama ya'kulu dhi'bul qasiyah. Jadi dalil keadaan berjemaah pada solat fardu itu fardu kifayah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah daripada satu kumpulan yang jumlahnya 3 orang pada satu desa, satu kampung atau pedalaman, tidak didirikan solat di kalangan mereka tersebut, kecuali syaitan akan menguasai mereka. Jadi oleh itu, fa'alaika bil jamaah, hendaklah kamu melazimi solat berjemaah, kerana sesungguhnya serigala tu akan makan al-qasiyah. Maksud dia akan makan az-zi'bu al-qasiyah. Apa maksud dia kat sini? Kambing lah. Kambing yang duk jauh lah. Kan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kambing kan. Serigala kan. Al-qasiyah tu maksudnya al-ba'idah, merujuk kepada al-ghanam al-ba'idah. Karena sesungguhnya serigala dia akan memakan kambing yang jauh, yang terpencil daripada kumpulan dia. Jadi nak suruh berjemaah. Dengan berjemaah tu kita akan kuat, akan elok daripada dimakan ataupun dikalahkan oleh syaitan. Seperti mana kambing-kambing ataupun ternakan yang duduk dalam kumpulan dia, maka dia sukalah untuk dikalahkan oleh ataupun ditangkap oleh serigala, berbanding hak duduk seorang-seorang dia kan. Kemudian mana dalil kata, mana wajah wajah istidlal dia kata fardu solat berjemaah ni bukan fardu ain. Jadi tempat ambil dalil dia dekat perkataan Nabi SAW, la tuqamu fihim as-salah. Tidak didirikan pada kalangan mereka itu solat. Maksudnya bukan mereka yang buat, orang lain yang buat. Nabi tak kata la yuqimuna as-salah. Nabi tak sandarkan perbuatan itu kepada mereka, kepada mereka 3 orang tu kan. Tapi Nabi kata la tuqam,
tidak didirikan. Boleh faham? Itu wajah dia lah. Wajah ambil dalil kata tak fardu ain. Bukannya fardu ain, fardu kifayah. Maksudnya kalau ada orang lain yang buat berjemaah di situ, di kalangan mereka tu cukup dah. Bukannya depa yang buat. Kalau depa yang wajib buat, saya Nabi kata la yuqimuna as-salah. Tapi Nabi tak sebut macam tu. Itu wajah ulama mengambil dalil daripada hadis ni mengatakan solat berjemaah itu bukan fardu ain. Kemudian tusannul jamaah kama fil janazah. Disunatkan berjemaah seperti mana pada solat jenazah. Kan? Solat jenazah ni hukum dia fardu kifayah. Berjemaah pada solat jenazah tu hukum dia sunat. Lepas tu bawah tu dia jelaskan lagi solatul janazati fardu kifayatin wa jama'atuha sunnatun. Nombor 3 tu pun ada wajah istidlal. Yang Imam Nawawi sebut dalam Majmu' wa wajhul istidlal anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la tuqamu fihim wa lam yakul yuqimuna. Bukan Imam Nawawi sebut dalam Majmu'. Imam Nawawi dia tashihkan hadis ni dalam kitab dia Majmu'. Kemudian solat apa lagi yang dia punya jemaah dia sunat? Wal aidaini, dan seperti solat 2 hari raya, hari raya Aidilfitri dan juga hari raya Aidil Adha. Wa tarawih, solat sunat tarawih. Wa witri Ramadan, dan witir pada bulan Ramadan. Jadi witir selain pada bulan Ramadan tidak disunatkan berjemaah. Wal kusuf, solat gerhana bulan ataupun gerhana matahari. Wal istisqa, dan juga solat minta hujan. Jadi berjemaah pada solat-solat ini hukum dia sunat. Wa tubahu, dan harus berjemaah kama fis sunanir rawatib, seperti pada solat sunat rawatib. Jadi solat sunat rawatib tidak disunatkan berjemaah. Tapi kalau berjemaah pada solat sunat rawatib hukum dia harus. Begitu juga solat-solat sunat yang tidak disunatkan berjemaah. Solat-solat sunat yang lain yang tidak disunatkan berjemaah, bila dibuat secara berjemaah hukum dia harus. Wa salatit tasabih, dan solat tasbih. Wa tukrahu kama fil ada khalfal qada. Dan makruh berjemaah seperti pada solat tunai di belakang solat orang yang sembahyang qada. Jadi ana sembahyang solat fardu maghrib tunai. Ana ikut imam yang sembahyang solat maghrib qada. Jadi hukum dia makruh. Wa aksihi, dan juga sebaliknya. Maksudnya qada sembahyang, orang yang sembahyang qada jadi makmum, berimamkan imam yang sembahyang tunai. Kemudian watumna'u kama idza ikhtalafa nazmu salatil imam anil ma'mum, dan ditegah berjemaah seperti mana apabila berbeza aturan solat imam daripada aturan solat makmum. Peraturan dia tu berbeza, bentuk zahir dia, aturan zahir dia berbeza. Kalau aturan batin tak sama tak apa. Contohnya jenis solat lain, rakaat lain tak sama. Yang ni 3 rakaat, hak tu sembahyang 4 rakaat. Ataupun yang seorang ni sembahyang 2 rakaat, imam 4 rakaat. Jadi dia punya aturan tu tak sama. Tapi yang tu aturan yang batin, yang duduk dalam. Adapun aturan kalau berbeza aturan zahir, itu yang bermasalah. Seperti kasolati subhi khalfal janazati, seperti solat subuh di belakang solat jenazah. Maksudnya seseorang solat subuh, makmum solat subuh, imam solat jenazah. Jadi yang tu bermasalah lah.
Sebab aturan solat tu tidak sama. Solat jenazah tak ada rukuk, tak ada sujud. Solat subuh ada rukuk, ada sujud. Begitu juga solat-solat yang lain, solat-solat fardu yang lain ataupun solat sunat yang lain di belakang solat sunat gerhana. Di belakang solat sunat gerhana dengan cara yang paling sempurna. Dengan cara yang paling sempurna tu baca ni. Dengan cara dua kali rukuk, dua kali qiyam dalam satu rakaat tu. Kalau buat solat gerhana dengan cara macam tu, itu kita tak boleh. Kita yang solat biasa ni ataupun solat sunat nak ikut imam yang buat solat gerhana dengan cara macam tu. Sebab solat sunat gerhana ni kita boleh buat dengan beberapa cara lah, kan? Sama ada buat dengan dua kali rukuk, dua kali qiyam setiap satu rakaat tu, ataupun buat seperti solat sunat biasa. Macam solat sunat rawatib yang kita duk buat ni lah. Kalau dia buat dengan cara solat seperti solat sunat rawatib biasa ni, yang tu boleh kita ikut. Tapi kalau dia solat, imam tu solat sunat gerhana dengan cara dua kali rukuk atau dua qiyam pada setiap satu rakaat tu, yang tu tak boleh kita ikut. Baik. Habis kat situ hukum-hukum berkaitan solat berjemaah. Hukum berjemaah. Kemudian kita masuk kepada syarat-syarat berjemaah. Qala al-musannif rahimahullah, syurutul jama'ati. Kata syarah, ai syurutu sihhati iqtida'il ma'mumi bil imami ba'da tawaffuri syurutil imamil mutaqaddimati sittatun. Syarat-syarat berjemaah, yakni syarat-syarat sah makmum mengikut imam selepas sempurna syarat-syarat imam yang telah lalu. Syarat-syarat tu 6 perkara. Jadi syarat sah makmum ikut imam ada 6 perkara. Jadi bila dah sempurna dah syarat-syarat yang sebelum ni, kan, syarat-syarat imam yang disebut sebelum ni, kena laki-laki apa semua, dia tidak ummi dan sebagainya, disebut dalam fasal sebelum ni. Syarat-syarat tu dah ada. Lepas tu kena tengok pula syarat-syarat ni, kan, untuk sah makmum tu ikut imam. Yang pertama, al-awwalu alla yataqaddamal ma'mumu ala imamihi. Syarat yang pertama, makmum tidak mendahului imam. Tidak mendahului imam pada posisi imam tu lah. Ataupun kita kata makmum tidak mendahului posisi imam, ataupun dia tidak berada di hadapan imam. Ai alla yataqaddamal ma'mumu bi jami'i ma'tamada alaihi ala juz'in mimma tamada alaihi imamuhu. Okey. Ini kena hurai sikit ni, kan. Yang pertama, makmum tidak mendahului imam dia pada posisi imam tu duduk. Baik, bila kita kata dia tidak mendahului posisi imam dia tu, tempat kita nak ambil kira, kan, tempat kita nak ambil kira tempat kita nak ambil kira lebih ataupun tidak tu, kita nak kira kat mana, kan. Kadang-kadang makmum dengan imam tu duduk rapat-rapat macam orang Arab, kan, dia pun duduk rapat-rapat sangat. Contohlah tangan orang tu terkedepan sikit ke, kan, ataupun kita katalah makmum tu tinggi. Sebagai contoh, makmum tu tinggi, bila sujud
kepala makmum tu lebih melebihi kepala imam. Dia faham kan? Makmum belakang tinggi, orang Afrika contohnya. Lepas tu imam dia ni lah hafiz, kan? Tak apa nak cukup tinggi. Lepas tu dia sujud. Imam tu pun sujud juga. Jadi nak kepala imam tu lebih dia mendahului. Dia berada di hadapan kepala hafiz. Lebih lagi. Jadi adakah dikira dia tu batal solat makmum tu? Kan? Adakah tempat ambil kira mendahului imam tu dengan kepala dia? Jawabnya tidaklah, kena tengok orang tu solat macam mana. Kita tengok orang tu solat macam mana. Kalau orang tu solat berdiri, maka tempat kita nak ambil kiranya adalah pada akib dia, iaitu dia punya tumit. Tumit ke? Apa kita sebut belakang ni? Tumit kan? Tumit tu ya? Tumit. Okey. Tempat kita ambil kira pada akib dia punya tumit dia. Kalau sembahyang berdiri. Kalau sembahyang duduk, dia punya punggung dia lah. Tempat dia iktimad. Dia iktimad kat mana? Kita duduk kan, tertimat kat punggung kan. Jadi kat punggung lah tempat kita ambil kira. Jadi kalaulah imam sembahyang berdiri, makmum sembahyang duduk, punggung makmum lebih melebihi tumit imam, batal solat makmum tersebut. Sebab dia telah mendahului imam dengan tempat yang dia beriktimad di atasnya, iaitu punggung dia tu. Kalau sembahyang mengiring, maka tempat kita tengok dia adalah dia punya lambung dia. Janbun, dia punya lambung dia lah. Adalah sembahyang lambung kanan lah, ataupun lambung kiri. Kalau dia sembahyang berbaring, kalau dia sembahyang berbaring, dia tidur tu kan, istilqa, maka tempat kita ambil kira dia di kepala. Tempat kita ambil kira dia di kepala. Kalau dia sembahyang berjemaah, dia sembahyang baring, makmum sembahyang baring kan, kat belakang imam. Jadi kepala dia tak boleh lebih dia punya tumit imam. Lebih tumit imam, batal dia punya solat. Cuma kalau masalah bila sujud tu, bila sujud, ada yang menyebut tempat ambil kiranya adalah lutut. Bila kita sujud kan, jadi tempat kita ambil kira dia waktu tu dekat akib lagi kan, sebab kita dah tak berdiri. Akib tu dah kita tak iktimad ke atasnya kan, sebab tumit kan kita angkat. Jadi kita iktimad di atas lutut kita. Jadi lutut tu lah yang diambil kira. Lutut tu yang diambil kira. Sebagian ulama kita tidak kira akib juga. Dia kira iktimad di atas akib, tetapi bukan bil fi'il, tapi dikira bil quwwah. Dan ada yang menyebutkan, antaranya Habib Omar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti yang dinakalkan oleh anak murid dia lah dalam kitab Al-Manhalul Warif. Orang yang sujud tu, kita tak kira dekat lutut saja. Sebab orang yang sujud dia tidak iktimad ke atas lutut sahaja, tapi dia iktimad di atas lutut, lepas tu kaki dan juga tangan. Kaki dan juga tangan. Jadi semua tu diambil kira lah. Semua tu akan diambil kira. Okey, tak apa lagi kita tengok. Kita buat masalah bagi faham syarat yang pertama ni. Dia kata apa? Al-awwalu alla yataqaddama al-ma'mum ala imamihi.
makmum tidak mendahului imam dia. Maksudnya alla yataqaddamal ma'mum bi jami'i ma'tamada alaihi ala juz'in mimma tamada alaihi imamuhu. Makmum tidak mendahului tidak mendahului dengan semua perkara yang dia iktimad ke atasnya. Okey, sekarang ni bila makmum dia berdiri, dia iktimad di atas dua kaki. Betul tak? Jadi dua kaki itu dikira semua dua kaki itu dikira perkara yang makmum tadi iktimad ke atasnya. Dua-dua tu akan diambil kira lah. Okey. Lepas tu dia tak iktimad dengan kesemua perkara yang dia iktimad atas dia. Dia tidak mendahului imam. Makmum tadi tidak mendahului imam dengan kesemua perkara yang dia iktimad ke atasnya tu, ala juz'in mimma tamada alaihi imamuhu, atas satu juzuk daripada apa yang imamnya iktimad atasnya. Payah sikit kalau kita terjemah tu, kena bagi contoh. Sekarang ni imam sembahyang berdiri juga kan. Contohnya imam sembahyang berdiri. Bila imam sembahyang berdiri, dia berdiri atas dua-dua kaki dia. Jadi sekarang ni dikira Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tempat ambil kira dia tumit lah kan. Tempat kita ambil kira tumit, taklih melebihi tumit imam. Tumit makmum tidak boleh mendahului tumit imam. Kemudian katalah makmum dan imam tu sembahyang rapat-rapat dekat depa dua orang aja. Lepas tu makmum tadi tu dia kedepankan kaki dia. Dia kedepankan kaki dia, ataupun katalah letak handset kat bawah. Tiba-tiba handset dia bunyi, alarm bunyi, dia pun nak stopkan dia punya dia punya alarm tu. Dia pun kedepankanlah kaki dia sebab handset dia duduk depan daripada kaki depan daripada tumit imam. Dia pun kedepankan kaki dia, kaki kanan dia, tutup handset tu. Sekarang ni satu kaki makmum telah melebihi tumit imam. Betul tak? Satu kaki makmum telah mendahului tumit imam. Ataupun mudah kita kata tumit makmum tu, satu tumit makmum telah mendahului kedua-dua tumit imam. Dia mendahului ke semua perkara yang diiktimadkan diiktimadkan ke atasnya oleh imam. Soalan dia batal tak dia punya solat dia, solat makmum tersebut? Jawab dia, solat dia tak batal lagi. Sebab apa tak batal? Sebab syarat nak batal, makmum mestilah melebihi tumit imam tu dengan kedua-dua kaki dia. Adapun tadi baru sebelah kaki. Baru sebelah kaki. Boleh faham kan? Sebab syarat dia alla yataqaddamal ma'mum bi jami'i, dengan kesemua. Dengan kesemua, dengan Allah sallallahu alaihi. Duduk. Syarat dia makmum tu mestilah dia mendahului tumit imam dengan kesemua perkara yang diiktimad atasnya. Sekarang ni makmum iktimad atas apa? Kedua-dua tumit. Sebab dia dua kaki kan. Jadi dia iktimad atas dua-dua tumit. Syarat solat makmum tu nak batal, mestilah kedua-dua tumit dia mendahului tumit imam. Mestilah dia mendahului tumit, kedua-dua tumit makmum mesti mendahului tumit imam. Barulah batal. Adapun masalah yang nak sebutkan tadi, surah yang nak sebutkan tadi, baru satu tumit makmum yang mendahului tumit imam. Kemudian adakah syarat nak batal solat tu kedua-dua tumit makmum tu mesti mendahului kedua-dua tumit imam? Tak syarat pun. Kalau dia mendahului satu saja tumit imam pun dah batal. Contohnya imam tu sembahyang satu kaki duduk depan, satu kaki duduk belakang. Makruh lah solat macam tu kan. Tapi katalah imam tu solat macam tu. Lepas tu makmum tu dia ke depan.
Dia ke depan sehinggakan dua tumit dia mendahului salah satu kaki imam tadi. Mendahului salah satu tumit imam. Satu lagi tak duduk depan. Batai dah. Sebab syarat nak batai tu bukan dia mesti mendahului kedua-dua tumit imam. Tapi satu juzuk sahaja. Sebahagian saja. Salah satu pun dah batai. Itu maksud ala juz'in. Kalau dekat makmum tu bi jami'i. Tengok elok-elok alla yataqaddamal ma'mumu bi jami'i ma'tamada alaihi ala juz'in. Dekat imam tu cukup satu juzuk ya. Dia tak syarat mesti mendahului imam tu, mendahului semua juzuk imam yang imam iktimad atasnya. Cukup sebahagian, salah satu pun dah batai. Ataupun imam dan makmum tu sembahyang macam orang Sudan sembahyang rapat betul kan. Memang rapat betul. Boleh kadang-kadang nampak tu dekat macam selari kan. Tapi sebenarnya dia ke belakang sikit je. Lepas tu imam tu dia pergi ke belakangkan salah satu kaki dia. Belakang salah satu kaki dia, apa yang berlaku? Kedua-dua kaki makmum ataupun kedua-dua tumit makmum telah mendahului salah satu juzuk daripada tumit imam. Batai juga. Sebab nak batai ni dia bukan mesti perbuatan makmum tu mendahului. Kalau imam pergi ke belakang pun sama juga. Batai solat makmum. Tapi cuma itu bukan salah makmum lah. Itu salah imam. Harap-harap boleh faham lah ibarat tu. Cuma iskal yang berlaku apa? Iskal yang berlaku ni bila sembahyang berjemaah, perempuan sembahyang berjemaah, itu yang antara yang disebut dalam al-manhalul warif. Kan? Dia kata iskal pada kaedah ni lah. Dobit yang kata batai ni. Alla yataqaddamal ma'mum bi jami'i ma'tamada alaihi ala juz'in mimma ma'tamada alaihi al-imam fi qiyamin aw ghairihi. Lepas tu dia buat iskal. Kita iskal pada masalah imam perempuan. Imam perempuan kan dia duduk tengah-tengah kan. Dia duduk tengah-tengah, lepas tu makmum yang lain dia duduk ke belakang sikit je daripada imam perempuan yang duduk di tengah-tengah tu. Seperti mana imam orang yang sembahyang telanjang kan. Depa duduk selari tapi imam tu dia ke depan sikit je. Okey. Dia duduk ke depan sikit. Dia akan jadi masalahnya bila dia akan timbul iskalnya bila imam bangun daripada sujud. Bila imam bangun daripada sujud, bila imam bangun daripada sujud tu kan, makmum tengah sujud, imam dah naik dah. Sekarang ni bila berdiri, tempat ambil kira apa? Tempat kita ambil kira dia punya tumit. Lepas tu hak orang yang sujud tempat ambil kira apa? Atas satu pendapat tadi kita kata apa? Tempat yang dia ambil kira adalah lutut. Tempat yang dia ambil kira adalah lutut. Iskal kat sini ya. Kalau siapa yang dah nampak lah. Kan? Sebab apa? Sebab sekarang ni tempat yang dia ambil kira oleh makmum yang dia tak boleh mendahului imam sekarang ni adalah lutut dia. Sebab dia iktimad kat atas lutut dia. Imam dia dah berdiri dah. Tempat yang dia ambil kira adalah dia punya tumit. Jadi sekarang ni lutut makmum telah mendahului tumit imam. Jadi iskal lah. Batal lah. Kalau nak ikut dhabit tu batal lah. Apa ni solat solat makmum tadi tu. Jadi permasalahan ni lah. Apa ni pengarang Al-Manhalul Warif, dia kata dia tanya guru dia lah. Apa ni Al-Habib Umar bin Muhammad. Habib Umar dia tanya. Jadi Habib Umar jawab. Dia kata ketika sujud
ketika sujud, orang yang bersujud tu dia bukan iktimad atas dua lutut dia sahaja, tapi dia iktimad dua lutut, dua kaki dan juga dua tangan. Jadi syarat untuk batal solat makmum tu mestilah semua yang dia iktimad atasnya tu, mestilah semua tu mendahului imam. Dia lebih daripada imam. Adapun orang yang sujud tadi, dia lebih tangan dia dengan lutut dia sahaja. Adapun dia punya kaki, dia tak lebih daripada imam. Kaki dia tetap belakang daripada tumit imam. Jadi tak batal lagi. Tak batal lagi sebab dia tidak mendahului imam dengan semua juzuk yang dia iktimad atasnya. Dia hanya mendahului imam dengan sebahagian juzuk yang dia iktimad di atasnya. Itu yang dijawablah. Ataupun kita boleh juga jawab, ataupun makhrajnya kita kata waktu sujud tu yang tepat ambil kira tetap akib juga. Tetap juga akib, tapi bukan bil fa'il tapi bil quwwah. Bukan terangnya tu pendapat ni lah, salah satu pandangan. Baik, sambung lagi. Ka'an yataqaddamal ma'mum ala al-imam bi'aqibihi fi halatil qiyam. Ini yang ada hurai tadi lah, kan? Seperti makmum mendahului imam dengan dia punya akib, dengan dia punya tumit dia pada ketika berdiri, au bi aliyataihi fil qu'ud, ataupun dengan dua punggung dia pada ketika duduk, au bi janbi, atau dengan lambungnya fil tijak pada ketika mengiring, au bi ra'si, atau dengan dia punya kepala dia fil istilqa pada ketika berbaring. Famata taqaddama al-ma'mum fi juz'in min salatihi bi syai'in mimma dzukira batalat salatuhu. Maka apabila imam makmum dia mendahului pada salah satu juzuk daripada solat dia mendahului dengan apa yang disebutkan tadi. Maksudnya dia ketika berdiri, kan, dia dahului ketika imam berdiri itu dia mendahului tumit imam. Ketika imam yang duduk, dia mendahului punggung imam sebagai contoh. Jadi waktu tu batalat solatuhu, batal solatnya. Kemudian sambung lagi, wa tukrahu musawatuhu, dan makruh makmum menyamai imam. Makruh menyamai imam. Maksudnya makruh makmum menyamai imam, menyamai posisi imam. Maksudnya kalau sama-sama berdiri, makruh tumit makmum sama dengan tumit imam. Kalau lebih, batal solat dia. Kalau sama, makruh. Kan, kalau sama makruh. Yang sunatnya dia ke belakang sikit. Belakang macam mana? Sekali dia ajak, kan? Wa tukrahu musawatuhu, dan makruh menyamai imam, ai musawatul ma'mumi lil imam. Makruh sama makmum akan imam. Yakni makruh posisi makmum tu sama dengan posisi imam. Bi alla yataqaddama alaihi wa la yata'akhkhara anhu. Jadi nak taswir masalah dia sama dengan imam, dia tidak mendahului imam dan tidak terkebelakang daripada imam, duduk sama. Jadi makruh ni wahya karahatun, musawwah ini merupakan karahatun mufawwitatun li fadilatil jama'ati fi masawahu fihi faqat. Jadi dia merupakan makruh, perkara yang makruh, yang dibenci, yang menghilangkan kelebihan berjemaah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sa'na. Baik. Wahya karahatun mufawwitatun li fadilatil jamaah fi ma sawahu.
Jadi musawah tu dia merupakan makruh yang menghilangkan fadilah berjemaah. Tapi adakah dia menghilangkan semua fadilah berjemaah? Tak, dia menghilangkan semua fadilah berjemaah pada juzuk tersebut sahaja. Pada perkara itulah, pada masalah pada masalah dia menyamai imam pada posisi imam. Allah. InsyaAllah sikit lagi je. Dia banyak gangguan pula akhir-akhir ni. Qala al-musannif rahimahullah wa yundabu takhalluful ma'mumi dzakari walau sabiyan an imamihi yasiran. Dan disunatkan membelakangi oleh makmum laki-laki, walaupun makmum tu budak-budak, dia membelakangi imamnya. Maksudnya dia ke belakang daripada imam, dia membelakangi sedikit daripada imamnya. Jadi bila sebut laki-laki, maka terkeluarlah perempuan. Terkeluarlah perempuan dan juga khunsa. Jadi kalau perempuan dan khunsa, dia tak sembahyang, dia tak membelakangkan makmum, dia tidak membelakangkan imam laki-laki lah ni. Dia tidak membelakangkan imam tu sedikit, tapi dia solat di belakang, imam. Tapi kalau dia sama-sama perempuan, dia akan membelakangi sedikit je lah. Tapi bukan sama macam laki-laki. Nombor 2 tu, dia buat nombor 2 dalam kurungan tu, yakhruju bihil unsa wal khunsa. Yani yakhruju bi qawlihi az-zakar ni, al-unsa wal khunsa, terkeluarlah perempuan dan juga khunsa. Fa yusalli kullu wahidin minhuma khalfa az-zakari. Jadi tiap-tiap satu daripada kedua-duanya, unsa dan khunsa ni, dia akan sembahyang di belakang laki. Bukan sebelah kiri macam setengah orang faham, tapi di belakang imam tu, imam laki-laki tu. Baik. Afdalnya macam mana? Dia nak ajak kaifiah lah. Macam mana nak kata dia takhalluf ataupun ta'akhur makmum daripada imam tu. Wal afdal fi dzakari, dan afdal pada laki-laki ni, pada laki-laki, an tata'akhkhara asabi'uhu an aqibil imami yasiran. Apa ni, jari makmum, dia belakang sikit daripada tumit imam. Ini tumit imam, kan? Tumit imam dia tak duduk macam ni. Kalau macam ni, kita tak jadilah macam hak sebut tu. Sebab jari kaki dia tak duduk di belakang tumit. Afdalnya dia duduk di belakang tumit tu. Dia ke belakang sikit daripada tumit imam. Bukan banyak sangat macam setengah orang buat. Tak sikit je. Dia punya jari makmum tu, dia ke belakang sikit daripada tumit imam. Bihaisu yakhruju an muhadzatihi, sekira-kira terkeluarlah makmum itu daripada menyamai imam. Kalau dia duduk depan macam tu, dikira membelakangi imam jugalah, kan? Kalau dia punya jari itu tak duduk di belakang tumit, duduk di depan tumit, tapi dia tak sampai tahap sama dengan imam. Dia tak sampai tahap sama dengan imam yang makruh tu. Cuma nak kata afdalnya jari kaki makmum tersebut dia belakang sikit daripada tumit imam. Itu kaifiah lah cara takhalluf al-makmum daripada imam. Cukuplah dulu sampai situ. Nanti kita sambung syarat yang kedua, ats-tsani an yajma'ahuma
masjidun aw 300 dhira'in fi ghairihi. Wallahu ta'ala a'lam.